Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, insyaallah tuan. Jadi hari ni kita nak bercakap sikit topik tentang hak kebebasan rakyat bersuara lah. Jadi hari ni saya agak kecewa lah dengan apa yang terjadi hari ni. Kita kadang-kadang kita memberi pendapat, tengok komen pun tak naik. Tuan-tuan cuba komen tengok, komen naik. Kita memberi pendapat, bukan kita menghina, bukan kita memaki kerajaan hari ni. Kena faham. Saya mohon tuan-tuan tolong share. Sebab apa? Dalam page saya ni tuan-tuan, ramai yang komplain mereka tak dapat notification apa panggil apa tu? Allah nak sebut pun tergelat lidah lah. Dia tak dapat maklumat. Apabila kita post apa-apa, mereka tak dapat. Jadi saya pun dah nampak lah page saya ni macam seolah-olah di-skat lah, macam di block oleh pihak-pihak tertentu. Saya pun tak faham sebab apa. Apa yang masalah kan? Kita bercakap ni demi rakyat. Kita bercakap di atas suara rakyat. Kita bercakap ni di atas apa yang rakyat komplain kepada kita, kita sampaikan. Kita gunakan live social media hari ni, kita sampaikan. Waalaikumsalam. Tengok, ni pun tengok. Komen pun dia terblok-blok ni. Jadi notification dia tu dia jadi tak dapat, orang tak dapat. Saya bukan nak gila follower tuan-tuan, tapi kita cuba sampaikan apa yang hari ni rakyat mau, apa yang terjadi, apa yang menimpa rakyat dalam kesusahan. Itu saja. Tetapi kita hari ni suara kita di-skat. Suara kita disekat dan kita tak boleh bercakap apa. Kita hanya tulis statement, bukan kita maki kerajaan hari ni. Kita memberi pendapat, kita memberi cadangan kepada kerajaan, dan kita beri nasihat kepada kerajaan supaya kaji semula apa yang berlaku. Tetapi malangnya kerajaan hari ni menyekat suara-suara kita. Saya tak faham lah hari ni. Tetapi saya nak beritahu kepada kerajaan hari ni, bila kamu buat macam ni, kamu akan tanggung akibat dia bila nanti PRU nanti. Kamu tahulah. Nanti kita akan ajak kamu. Kita akan ajak kamu. Kerana apa? Kamu tidak memberi kita hak kebebasan bersuara. Dulu kita kata DAP. DAP sekat lah, macam tu lah, macam ni lah. Okey lah, kita terima lah. Tetapi hari ni, bila naik kerajaan, yang kita pun bukan kata kita tak sokong semua benda. Kita sokong lah, yang mana baik kita sokong, yang mana tak baik kita memberi teguran. Ini hak rakyat. Ini hak rakyat. Ramai yang beritahu notification FB Tok Singa tak dapat. Memang tak dapat. Saya dah tengok lah, dia punya rating pun dah teruk lah. Mereka tunggu mereka nak blok. Mereka nak tunggu, mereka nak blok page ni. Tapi tak apalah, mereka blok page lah. Ni page yang kedua tuan-tuan. Saya tak termakan lah dengan mereka nak blok ke, mereka nak buat apa ke. Zaman DAP hari tu mereka dah blok lah satu page. Ni zaman ni pun sama juga. Jadi kita nak nampak zaman apa yang memberi hak kebebasan bersuara. Kita ni negara kita negara demokrasi. Kena faham, negara kita negara demokrasi. Negara demokrasi ni apabila nama demokrasi adalah hak kebebasan kita bersuara. Hak pandangan masing-masing. Hari ni bila kita memberi pandangan, mereka tangkap kita. Mereka blok kita FB. Mereka buat macam-macam. Saya tak faham hari ni, di mana kekuatan suara rakyat hari ni. Hampa nak undi kerajaan, hampa nak undi, hampa nak simpati undi, hampa memerlukan rakyat. Rakyat yang mengundi hampa. Hampa nak orang menyokong hampa. Siapa lagi nak menyokong kalau bukan rakyat? Tapi kalau hampa suara rakyat sendiri pun hampa tak mau dengar, macam mana ni? Tuan-tuan, tolong komen saya. Tuan-tuan, saya tengok komen saya pun tak naik lah. Tuan-tuan tengok Ustaz, suara saya okey tak? Biasanya kalau jadi macam tu sebab ramai yang report. Zack, bukanlah ni masalah ramai yang report. Masalah dia dari segi MC ni yang kontrol ni. Mereka ada lah. Saya ni dalam politik saya cukup tahu lah tuan-tuan, perangai mereka ni semua. Mereka tahu orang yang berpengaruh, yang bercakap, yang berpengaruh, mereka akan start dalam FB kita. Mereka akan stop. Sebab mereka tahu bahaya kalau orang macam ni bercakap, nanti masalah. Ini yang akan berlaku tuan-tuan.
Zaman di AP pun sama berlaku. Pace yang dulu pun kena sekat sebab tu juga hilang sampai hari ni, tak tahu ke mana. Hari ni kita bercakap dalam live ni bukan apa, kita nak bagi sampai suara mesej rakyat. Ramai rakyat-rakyat yang marhain yang buat komplain kepada kita. Sebab apa? Buat komplain kepada kerajaan tak dapat apa. Mereka tak dengar suara kita. Mereka buat pekak je. Tapi bila mereka melalui kita sebagai aktivis, sebagai kita sebagai NGO, kita bawa suara mereka ke atasan. Tapi bila kita buat live untuk kebebasan suara, bukan kita maki kerajaan hari ni. Kita tak maki pun, cuma kita memberi teguran. Teguran demi teguran. Kita minta kerajaan lebih tegas, lebih kuat kuasakan apa yang dalam masalah PKP ni, dalam masa lockdown ni, walaupun locklock, kita minta supaya jangan memperjudikan nasib rakyat lagi. Rakyat hari ni teruk. Dengan masalah PKP, dengan lockdown, semua rakyat tergurung, rakyat tersiksa. Apa yang tersiksa? Tersiksanya orang atasan pun tak cakap banyak lah. Duit apa banyak. Ni rakyat yang marhain di bawah ni, yang perniaga-perniaga kecil ni, yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang ni, rakyat yang bawah ni. Hampa tak apalah, yang mana atas hampa boleh cakap pandai lah. Ni orang yang perniaga tepi jalan yang kena angkut dengan MPSP lah, dengan majlis bandaran lah, apalah semua ni. Ni orang-orang macam ni yang terkesan. Dan kita tengok hari ni kes bunuh diri banyak. Sebab apa? Sebab tekanan dalam kehidupan sepanjang tempoh PKP lockdown ni. Kita memberi nasihat kepada kerajaan supaya buat yang terbaik. Sektor-sektor kilang yang tak berkenaan, kita minta tutup. Nak lockdown semua. Biarlah semua orang sama-sama susah, sama-sama puas hati. Barulah kita nak dapat angka yang bagus. Ni angka kita pun COVID hari ni sat turun sat naik, sat turun sat naik. Itu yang kita bercakap, tetapi mereka dah blok kita. Mereka dah blok kita. Mereka sekat kita. Mereka hack kita punya FB. Kita tak faham sebab apa. Ni tengok, ni pun komen-komen bukan naik tuan-tuan. Saya tak nampak apa komen-komen tuan-tuan. Duk dekat tu komen. Tapi tak apa kerajaan, no problem. Apa yang anda buat hari ni, kami nampak. Dan kami akan ajak kamu masa PRU nanti nak main. Kami akan ajak. Kita dah hidup zaman Barisan Nasional, kita dah hidup zaman DAP, kita dah hidup zaman Perikatan Nasional. Jadi kita tahu beza yang mana yang baik, yang mana yang tak baik. Kita tak kata kerajaan ni buat semua tak bagus. Ada yang bagus kita puji. Ada yang tak baik bukan kita keji, bukan kita maki. Kita memberi nasihat. Kita memberi nasihat agar tengok rakyat, agar sampai suara rakyat ni kepada kamu semua, wahai menteri-menteri semua ni. Jangan jadi menteri yang buta perut. Jangan jadi menteri yang munafik. Sebelum kamu berkuasa, kamu bercakap, berjanji, berbagai-bagai. Tapi bila kamu dah berkuasa, hari ni kamu seolah-olah melupakan apa yang kamu bercakap. Jangan jadi munafik. Jangan kamu memperlekehkan suara-suara rakyat. Suara rakyat adalah suara keramat. Suara rakyat adalah suara keramat. Suara rakyat, tangan rakyat akan mengajak kamu menjadi menteri ataupun tidak nanti. Kamu tunggulah. Kamu tunggulah. Saya boleh bagi tahu yang tu saja. Tuan-tuan, rahmati Allah. Hari ni zaman kita dengan PKP, lockdown, apa bagai ni tuan-tuan, memberi cukup kesan yang cukup impak, yang cukup besar tuan-tuan, kepada terutama rakyat-rakyat yang di bawahan ini tuan-tuan. Ramai yang menjadi masalah kemurungan. Saya di dalam bidang rawatan, pusat rawatan ni pun terlampau banyak mesej yang kita dapat terima hari ni, kes kemurungan. Tiba-tiba tak bercakap, tiba-tiba duduk di rumah jadi stres, mengamuk dalam rumah anak bini habis. Sebab apa? Fikir hutang sana, hutang sini, nak jawab kerja tak boleh kerja. Kerajaan mudah, nak PKP, nak lockdown semua kita tak ada masalah, kita boleh ikut. Tapi kenapa kerajaan kena faham, bukan semua sektor kilang bagi cuti gaji jalan. Komen tak naik lah tu. Memang komen tak naik, semua jadi macam tu. Bukan semua kilang bagi cuti gaji jalan. Banyak kilang yang bagi cuti gaji dipotong. Kalau kata gaji dia 1,500 tuan-tuan, dipotong setengah, tinggal 700 lebih tuan-tuan. Tuan-tuan fikir macam mana anak 4 orang, 5 orang nak hidup, nak sara macam mana? Cukup ke zaman sekarang 4-500, 6-700 nak bela anak 4 orang, nak hidup dalam rumah? Tak cukup tuan-tuan.
Miskin bandar ni lebih teruk daripada miskin di luar bandar. Kita bercakap hari ni, kita beritahu kerajaan, tolong nilaikan balik. Tolong buat pengurusan tentang vaksin COVID ni. Bukan kita nak menghalang COVID, bukan kita nak anti vaksin. Kita pun dah daftar dah. Hampa suruh kita daftar, kita daftar. Tapi sampai hari ni pun kita tak dapat lagi vaksin. Kenapa negara luar boleh buat, kenapa Malaysia tak boleh buat? Kita memberi tanda tanya. Tetapi bila kita tengok menteri-menteri hari ni bercakap, seolah-olah orang Eropah tak bagi keutamaan kepada mereka bolot. Hari ni Eropah dah keluar satu berita yang buat malu Perdana Menteri kita balik hari ni. Bukan Perdana Menteri kita, menteri kita. Saya tak mau sebut nama. Tuan-tuan sendiri tahu siapa dia. Eropah kata tidak ada langsung dari di Eropah yang bolot tentang vaksin ni. Janganlah nak menipu rakyat. Zaman hari ni bukan zaman nak menipu dah. Zaman hari ni apa benda hampa buat pun orang akan nampak. Zaman hari ni zaman media sosial. Sat saja benda tu sampai. Kerajaan tolonglah, jangan sekat suara kami. Yang hina Al-Quran, yang hina Nabi Muhammad SAW, yang hina Islam, yang hina Allah, hampa tak sekat buat Facebook tu semua. Yang hentam hampa sikit, yang komen pasal hampa sikit, hampa hentam, hampa sekat ikut suka hampa. Yang orang duk hina Melayu, hina Islam, hina Allah ni, hampa buat tak tahu lah. Buat report pi beratus-ratus pun jalan tak ada apa pun, tangkap pun tak ada. Tapi hanya komen hampa sikit ya. Komen hampa sikit, hampa punya kerja tak betul ya. Kalau kabut hampa buat orang macam-macam. Panggil lah, buat siasatan lah di balai. Hasutan lah kena. Macam-macam tuan-tuan, saya dah kena ni, saya tak larat nak kena lah tuan-tuan. Tapi saya pikat satu tuan-tuan, hidup sekali, mati sekali ya. Lantak lah apa nak jadi pun. Saya beritahu yang tu lah. Bukan saya nak cakap besar tuan-tuan. Hidup mati ni kerja Allah. Tapi saya pikat satu tuan-tuan, hidup pun sekali, mati pun sekali tuan-tuan. Biarlah saya hidup bermaruah, biarlah saya mati bermaruah. Biar saya bercakap walaupun apa nak tangkap ke, apa nak buat apa nak bunuh ke, apa tu benda pasal ya. Aku tak fikir tu semua. Jadi nawai tu aku betul, aku nak membela. Aku nak membela rakyat, aku nak membela nasib orang Islam Melayu kita di sini. Itu niat saya tuan-tuan. Saya tidak berbuat duit tuan-tuan. Saya tak suruh tuan-tuan beli apa-apa produk saya apa semua. Saya bukan nak buat kerja, nak buat duit. Saya tak buat kerja macam tu. Saya buat lillahi ta'ala supaya suara tuan-tuan dapat sampai. Sebab apa? Saya pun hidup macam tuan-tuan. Saya pun hidup macam tuan-tuan. Hidup dalam keadaan susah. Ni mangkuk ni, tak apa, saya pin bagi dengar. Saya pin dia punya ni. Sembang apa dia tahu ni? Sembang je kencang. Habis kalau tak sembang nak buat apa lagi? Awak kerajaan ni tak sembang tau, saya nak tanya. Kerajaan ni tak sembang. Sembang juga, janji macam-macam. Apa pun tak ada. Kita ni bercakap, kita sebagai aktivis, kami sebagai aktivis, membawa suara-suara rakyat untuk keatasan supaya menteri-menteri di atas dengar apa luahan rakyat, supaya menteri nampak apa nasib rakyat hari ni. Kita faham menteri takkan turun bawah. Kita faham menteri takkan turun ke padang kecuali 5 tahun sekali. Itu kita faham dah. Benda dah berlaku dah. Berabad-abad dah. Nak bela bukan cara macam itu, nak bela cara macam mana Abang Maisat kat saya. Saya nak tanya ni, nama apa Azman Sulaiman ni, kita nak bela macam mana? Kita nak pergi jumpa menteri, boleh ke menteri jumpa kita? Cakap semua boleh pandai lah. Cakap semua orang boleh pandai. Cakap komen ni boleh. Tapi apa yang hang buat untuk rakyat? Dulu ingat lagi, saya ingat lagi masalah KWSP. Kita turun ke lapangan, kita bawa memorandum, hantar ke KWSP. Berapa kali tuan-tuan? Tapi Alhamdulillah, sebab demi kita desak mereka, kita desak demi desakan, Alhamdulillah kita dapat KWSP. Air sinar lah apa bagai semua. Jadi hari ni PKP, kita nak buat apa? Kita nak keluar pun tak boleh. Kita nak bagi memorandum pun tak boleh. Tapi kita kena bercakap lah hari ni. Kita kena bercakap lah hari ni untuk apa? Menteri-menteri ni dengar. Dan menteri-menteri takkan turun ke lapangan kecuali 5 tahun sekali demi untuk meraih undi. Ini berlaku. Kebanyakan, bukan semua, kebanyakan tuan-tuan. Kebanyakan tuan-tuan.
Hari ni kes tak turun. Salahkah rakyat? Padahal rakyat banyak yang duduk rumah. Yang tekanan lah duduk rumah, jadi kemurungan lah banyak. Nak salahkan siapa lagi? Takkan semua ni salah rakyat. Rakyat tak ikut SOP. Asyik-asyik rakyat kena, asyik-asyik rakyat kena. Dah lah rakyat pun kena PKP. Dah lah rakyat pun tak dibenarkan bekerja lah, tak dibenarkan berniaga lah, apa semua. Kes meningkat pun rakyat juga salah. Yang sektor-sektor kelang yang yang berisiko tu hampa tak tutup. Yang sektor kelang-kelang yang buka tanpa kebenaran pun, bila kita buat report, kita faham dah lah ketirisan dalam badan-badan. Kita tak tahu lah, kita tak mau nak bercakap ni, takut jadi fitnah. Tapi tuan-tuan pun faham lah. Bila kita report, tahu saja lah, kata polis nak main ke siapa nak main, hilang, tutup dah, orang pun tak ada dah. Lepas tu operasi balik. Bukan kita tak tahu benda-benda macam ni jadi semua. Alah, benda ni kita tak tahu lah. Bukan kita nak kena ajak untuk benda ni boleh jadi. Kita tak mau sebut mana-mana pihak. Tapi tuan-tuan kena faham lah. Bila kita buat report, pi saja, tak ada. Sebab apa? Kebocoran rahsia, kebocoran maklumat. Dah dapat tahu dah. Okey, dah dapat tahu. Okey, semua jangan kerja. Pihak mai pegawai polis semua cek, tak ada apa. Lepas tu balik, esok ada pula, lusa ada pula. Jadi bila kita nak habis tamat masalah ni, tolonglah asingkan masalah rebut kuasa masing-masing ni, tolonglah. Tak apa, saya tak mau sekat orang sini. Bagi dia dengar, bagi dia puas hati. Kita bukan nak marah dia, tapi fikirlah sikit. Kita bukan kita nak bercakap ni, kita nak hentam kerajaan semua, tidak. Kita tak maki hamun pun kerajaan ni. Cuma kita memberi teguran. Salah ke? Setiap kerajaan, walaupun kita sokong sekali pun tuan-tuan, dia buat salah, kena kata dia salah. Kalau dia buat betul, kena kata dia betul. Kita jangan jadi tapsuk politik. Orang Melayu kita ni jangan tapsuk politik. Kita desak supaya untuk kebaikan orang kita. Sebab tu kalau kita duk bercakap Cina maju, orang Melayu tak maju. Sebab apa Cina maju? Sebab kesatuan orang Cina kuat. Ni saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan. Kesatuan orang Cina kuat bukan macam kesatuan kita. Kesatuan kita ni lebih kepada fanatik politik. Kesatuan Cina tidak. Kesatuan Cina dia lebih fanatik, lebih resis kepada bangsa dia sendiri. Ini saya cakap. Sebab apa mereka resis dengan bangsa mereka? Sebab mereka sayangkan bangsa mereka. Mereka tidak fanatik dengan politik. Mereka ajak politik. Mereka ajak ahli-ahli politik. Apa yang orang Cina mau, ahli politik kena ikut. Sebab tu mereka maju. Tapi kita tak maju sebab apa tuan-tuan? Sebab kita ada fanatik politik. Dan kita suka menjatuh sama kita sendiri. Jadi saya haraplah kepada kerajaan kita ni, tolonglah buat sesuatu demi kebaikan rakyat. Tolong dengarlah apa yang kita nak bercakap ni. Kita tahu kita ni bukan siapa. Tapi tunggulah masa PRU nanti, kalau hampa tak lihat suara rakyat ni, kita tak menyokong mana-mana pihak tuan-tuan. Kita ni NGO kita bersih. Kita tak mau duduk di side mana-mana. Nama pun NGO, bukan kerajaan. Jadi kita boleh memberi teguran kepada kerajaan yang mana buat tak betul. Yang mana betul kita sokong. Kita kena neutral, kita kena buka minda kita. Kita kena memberi desakan kepada ahli politik ni supaya ikut apa kemahuan orang Melayu, apa kemahuan orang rakyat hari ni. Ini yang kita nak bawa agenda, yang mananya ahli politik kena tengok apa yang rakyat mau, mereka kena ikut. Jangan kita rakyat pergi ikut mereka. Sebab apa kita nak kena pergi ikut mereka? Sedangkan kita yang memangkah undi. Kita yang menentukan mereka siapa yang menjadi Perdana Menteri. Kita yang menentukan siapa yang jadi kerajaan. Apabila mereka dah menjadi kerajaan, mereka kena ikut kita. Tetapi hari ini terbalik. Saya kata, saya tak kata semua kerajaan buat tak betul. Ada yang baik, kita kata yang baik. Ada yang tak baik, kita kena tegur lah. Ini tegur sikit pun dah jadi tak boleh. Tegur sikit pun dah sekat kita berbagai-bagai macam-macam. Bukan kita maki hamun.
Tegur pun tak boleh. Kalau tegur tak boleh, jangan jadi kerajaan lah. Kan? Yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi bantuan, kita kata terima kasih. Kita akan bersyukur pada Allah SWT. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Kita berterima kasih kepada Perdana Menteri kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tapi yang mana yang tak baik, kita kena memberi teguran juga. Kita kena fair lah. Kita kena fair lah. Kita jangan tipu diri kita sendiri. Kita fanatik walaupun kita nampak benda tu tak betul. Kita kata kita nampak benda tu taik. Tapi kita kata dak, ni bukan taik, ni kasturi. Sebab apa? Sebab kita fanatik. Sebab kita fanatik. Kita tak boleh lah, tak payah nak cakap lah. Semua orang nampak, rakyat hari ni nampak. Rakyat hari ni menanggung kesusahan. Mungkin orang yang bercakap hari ni, kerajaan dah terbaik lah buat, kerajaan dah bagus dah, hampa tak kena tegur macam ni. Sebab hampa dah gaji hampa berpuluh ribu. Gaji hampa tak diusik. Hampa kerja kerajaan, PKP ke, lockdown ke, apa kejadah down ke, hampa gaji hampa macam biasa. Tapi hampa fikir tak rakyat yang tak ada kerja kerajaan, rakyat yang berniaga pagi, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, hampa dah fikir tak orang macam ni? Hampa tak fikir. Sebab hampa dah cukup. Hampa fikir kami dah cukup, kami okey. Kerajaan buat PKP sepanjang tahun pun tak apa. Tak apa kerajaan nak buat PKP ni 10 tahun pun tak apa. Memang 10 tahun tak apa, sebab hampa duit gaji masuk setiap bulan. Ni orang yang kerja sendiri ni, orang yang nak berniaga ni macam mana? Hampa dah fikir tak? Hampa fikir lepas hukum hampa sendiri. Hampa dah fikir tak apa. Kami lepas kami sudah mampu happy kat orang lain. Tolonglah kita ni biarlah bersikap adil dalam diri kita. Jangan kita merasa kita ni cukup. Kita cuba lihat orang yang di bawah kita ni macam mana. Apa nasib mereka? Yang baik kita kata baik. Saya tak mau sebut kerajaan gagal ataupun tidak. Tuan-tuan boleh nilai sendiri gagal ataupun tidak, itu hak rakyat. Saya tak boleh nak bercakap. Saya tak kata kerajaan ni tak baik langsung. Saya kata yang baik saya puji yang baik. Yang tak betul kita tegur. Tapi janganlah bila dah tak ada masalah kita tegur, janganlah duduk blok-blok. Gentleman lah kerajaan. Kena dengar lah apa yang rakyat nak. Kena dengar lah luahan rakyat sikit. Kita bukan pi maki hamun. Mungkinlah zaman di AP kita boleh lah pi maki hamun. Pi sana buat kerja sini pi sini. Tapi bila di AP dah jatuh, naik pula kerajaan kita, tiba-tiba kita nak tegur tak boleh. Dikatakan kita ni melawan kerajaan. Panggil polis panggil kita. Kamu ni membuat hasutan kepada rakyat. Apa ni? Apa ni? Kita pula dituduh buat hasutan. Kita bercakap kita sampaikan benda-benda, kita dituduh buat hasutan pula. Sampai nak apa? Pokok kita sampai nak tak tahu nak cakap lah tuan-tuan. Saya tak mau kata mana-mana parti tuan-tuan. Semua parti ni ada baik ada buruk dia. Kita kena neutral. Parti ni dia ada kebaikan dia, parti ni ada keburukan. Itulah manusia. Sebab kita bukan Tuhan. Kalau kita Tuhan, memang kita tak nak buat silap. Tuhan tak bisa buat silap tuan-tuan. Tuhan Nabi Muhammad SAW tidak pernah buat dosa, dia maksum. Lain pada itu tuan-tuan, dia akan melakukan kesilapan. Saya sendiri pun akan melakukan kesilapan. Dan saya terima. Jika saya melakukan kesilapan, orang tegur, saya terima. Sebab kita tahu hakikat kita ni manusia. Hakikat kita ni orang bersalah. Hakikat kita ni orang yang membuat dosa sentiasa. Bila orang tegur, kita kena terima. Sebab apa yang kita buat salah, kita tak akan nampak. Kecuali orang yang akan nampak kita. Sama juga kerajaan. Kerajaan bukan maksum. Kerajaan bukan semua kerajaan buat betul. Tidak. Kerajaan dia takkan nampak dia buat tak betul. Yang akan nampak adalah rakyat. Tak apa, saya tak marah. Biarlah mereka nak kata saya semang kosong ke, saya semang apa ke, kan. Ini semua bagi saya ni semua fake account, kan. Fake account, lepas tu penjilat politik tegar. Ini semua saya happy kat mereka tuan-tuan.
Sebab mereka tak terima, mereka tak tahu kehidupan. Mereka tak merasa keperitan, mereka tidak rasa tekanan, mereka tidak tahu keadaan duduk di bawah ni. Mereka hanya boleh bercakap sebab mereka gaji cukup, anak bini mereka makan cukup. Mereka tidak bisa hidup dalam keadaan susah. Nak cari susu, sampai terpaksa seorang ibu, seorang bapa mencuri susu demi untuk bagi anak dia susu. Mereka tidak pernah rasa semua tu. Sebab apa? Mereka dah hidup dengan keadaan senang dan lenang. Mereka tidak nampak keperitan apa yang rakyat lain marhain yang lalu. Jadi itu saya nak beritahu tuan-tuan. Saya minta lah kerajaan hari ni, tolonglah lihat kami sebagai rakyat. Percepatkanlah apa-apa kita punya program vaksin ni. Bagilah percepatkan, usahakan, tingkatkan usaha lagi. Bukan kita nak bercakap pandai tuan-tuan, kita mengharap yang terbaik. Kita tidak lawan kerajaan apa yang kerajaan nak buat. Kerajaan kata nak buat lockdown, kita terima, kita ikut. Kita bersama-sama kerajaan hari ni. Kerajaan nak suruh buat apa? Tutup kedai, kita tutup kedai. Kerajaan kata yang ni sektor ni tak boleh buka, kita tutup sektor yang tak boleh buka. Kerajaan kata rakyat kena duduk dalam rumah, kita duduk dalam rumah. Kami membantu kerajaan hari ni. Tapi kerajaan juga kena menilai. Kerajaan juga kena mendengar apa luahan kami. Sampai bila kami nak duduk macam ni? Kami tertunggu-tunggu. Janganlah duk bangkitkan isu-isu politik yang kami meluat dengar. Perebutan kuasa di antara satu sama lain. Ini bukan rakyat nak dengar. Rakyat nak dengar hari ni negara kita pulih. Rakyat nak dengar hari ni ekonomi kita pulih. Itu yang rakyat mau. Bukan rakyat nak dengar siapa nak jadi Perdana Menteri. Bukan kita nak dengar siapa nak lompat parti. Ini semua kita tak mau. Kita tak mau dengar dah cerita-cerita pelik lagu tu semua. Kita nak dengar, rakyat nak dengar hari ni, kes kita dah menurun. Kita nak dengar hari ni sektor ekonomi kita dah meningkat. Kita nak mendengar hari ni ekonomi kita dah jadi pulih, dah jadi baik. Itu yang kita nak dengar. Kita tak mau dengar dah orang ni nak lompat parti sana, orang ni nak jadi PM, orang ni nak yang tu, orang nak menjatuhkan kerajaan, orang ni nak buat yang tu. Kita tak mau dengar. Kita tak berminat. Sebab kita bukan ahli politik, kita bukan bertanding. Kita rakyat, kita nak tahu rakyat hari ni selamat, rakyat hari ni hidup dalam keadaan senang. Itu saja. Hampa buatlah bagi elok. Kalau hampa buat elok, hampa dengar suara rakyat, bakal rakyat sendiri akan pilih hampa. Tapi kalau hampa buat tak endah pada rakyat, tak hampa tunggulah. Itu saya boleh beritahu, hampa tunggulah, insya-Allah. Tak lama hampa akan jatuh tersungkuk, insya-Allah. Itu saya boleh beritahu. Tak kira lah kerajaan mana sekalipun membuat kebaikan, Allah Ta'ala akan memberi kebaikan lagi. Tapi kalau kamu membuat kemungkaran, pasti kemungkaran juga akan mengajak kamu. Itu saya beritahu tuan-tuan. Saya okey tu ada gaji bulan. Ya, tak apa Wan, ada gaji bulan, alhamdulillah. Tapi ramai yang teruk. Ramai yang teruk Wan. Ramai yang teruk. Speech tu menghasut orang untuk benci kerajaan. Saya tak suruh orang benci. Semi apa ni, saya tak suruh orang benci kerajaan. Saya sendiri biasa buat live terima kasih kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin yang memberi bantuan-bantuan kepada rakyat. Saya biasa cuba scroll balik tengok live-live saya. Saya biasa memberi pujian kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana memberi bantuan-bantuan kepada rakyat. Apa lagi, kita neutral lah. Yang baik kita sokong lah. Sebab tu saya kata kami rakyat tak mau dengar masalah lain. Kami rakyat nak dengar kebaikan apa yang kerajaan buat. Kami nak dengar kebaikan ekonomi. Kami nak dengar COVID ni kes menurun. Itu yang kami nak. Bukan kami nak dengar siapa nak lompat parti mana. Bukan kami nak dengar duk tunggu nak jadi PM. Kami nak dengar. Bukan kami nak dengar mana sokongan parti mana yang cukup. Itu semua kami tak mau dengar. Cubalah Semi Nazri ni cuba berfikiran matang sikit. Cuba berfikiran matang sikit apa yang saya bercakap ni. 10 kali dah saya bercakap ni. 10 kali dah saya bercakap. Saya bukan nak mentang kerajaan.
Yang baik kita kata baik, yang tak betul kita kata tak betul. Kan? Jadi itu sajalah saya minta kerajaan hari ni tolong menilai baliklah. Kerajaan Malaysia hari ni, kerajaan di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin, kami minta rakyat hari ni mengharap supaya kes kita menurun, supaya PKP ni ditamatkan segera, supaya pengurusan tentang COVID ni semua orang boleh dapat cucuk vaksin dengan segera, supaya kita ni hidup dengan keadaan bebas. Sebab kita dah melihat negara-negara maju yang lain dah boleh hidup dengan keadaan seperti biasa balik. Jadi kita pun rasa cemburu dengan kehidupan mereka, dan kita pun nak macam mereka juga mendapat kebebasan berjalan, pergi ke sana ke sini. Kita bebaslah, kita boleh buka bisnes kita supaya kehidupan ni lebih baik. Itu yang kita minta kepada kerajaan. Tolonglah nilaikan balik. InsyaAllah saya pun bukalah tok WC dengan dia tu. Jadi tak minum susu dugro. Dia bila dia macam ni, orang yang tak minum susu dugro ni, ni selingan lah saya beritahu. Sebenarnya benda ni pun fakta sebenarnya. Sebab itulah dalam iklan selalu sebut dugro ni dia menyambungkan sel-sel otak. Jadi bila orang yang tak minum susu dugro ni, mungkin dia minum susu cak lain. Kalau susu cak gantung tak apa, dia nutrisi dia bagus. Tapi kalau minum susu cak tak ada cak ni, dia sel-sel otak dia tidak berhubung. Jadi bila sel-sel otak tidak berhubung, dia akan menjadi satu punca masalah, iaitu berfikiran tak matang. Bila fikiran tak matang ni, dia jadi serabut kepala lah. Dia serabut kepala, dia tengok semua orang cakap tak betul. Dia kira kepala dia saja betul. Jadi itu saja tuan-tuan. Jadi saya pun tak mau nak ceroteh banyak-banyak. Saya harap hari ni kerajaan tolong nilaikan balik, tolong dengar apa yang kita sampaikan, tolonglah memberi sedikit air sinar ke apa sinar yang baharu, bagilah satu cahaya sedikit untuk rakyat hari ni yang telah melanggu kesusahan keperitan ni bersama-sama. Jadi insya-Allah itu saja daripada saya. Saya sudahi, wabillahi taufik. Saya mohon maaf sekali lagi kepada siapa-siapa yang tadi duk baca komen, duk hantam saya pun, saya minta ampun, minta maaf kepada kamu walaupun kamu marah saya. Tapi saya terpaksa bercakap kebenaran. Jadi itu saya nak beritahu. Saya mohon maaf kepada semua, minta maaf lah kepada semua tadi. Mungkin salah perkataan, terlanjur kata saya sebab apa lidah saya tidak bertulang. Dan saya tahu diri saya ni bukan maksum. Diri saya ni sedang berdosa, sentiasa buat dosa, sentiasa melakukan kesilapan, dan saya terima teguran semua orang. Jadi saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.